Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an wa dhakkirna ma nusina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ir aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim la riya'an wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqitna bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sambung perbincangan. Kita ambil 7 baris daripada bawah. Kita baca kitab hikam dulu. Kita tukar format. Baca hikam dulu. Hikam dulu baris 1, 2, 3, 4, 5, 7 dari bawah. Kita hikam dulu. Baris 7 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Muka surat 3. Muka surat 3 baris 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kita ambil atas sikit pada mula tengah stesen itu, kita ambil atas sikit pada tajuk dia. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah fi syarhi al-hikam li Sidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi barakatihima wa asrarihima wa anwarihima wa bi jami' ulumi wa barakati wa asrari wa anwari mayasyikhina ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu an nafsihi fa idza waqa'a fi zallatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi fihi wa jarayan qada'ihi alaihi. Jadi kita sambung pelajaran lepas hikam yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Jadi kita ambil golongan arifin, dan setengah daripada alamat tanda keadaan abdu hamba itu minal arifin, daripada maqam al-arifin yang telah kita belajar pada pelajaran pertama dulu. Fana'uhu, fana dalam istilah ilmu tasawuf, fana maknahu adamu ru'yatil 'abdi li fi'lihi bi qiyamillahi 'ala zalik. Dia tak pandang dah apa yang dia buat itu, dia rasa semuanya daripada Allah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'uhu an nafsihi, dia tidak pandang akan diri dia sendiri, tiada ru'yatin nafsi, dia pandang pada hakikat Allah yang qayyumiyah. Dia pandang ibadat dia adalah kurnia daripada Allah, dia hanyalah mazhar pekerjaan Allah. Apa yang berlaku padanya adalah apa mazhar, artinya yang Allah yang buat, dia menampakkan pekerjaan Allah. Fa iza waqa'a fi zallatin, apabila dia berlaku pada sesuatu dosa
yang hina, au asabahu ghaflatun, atau menimpa dirinya itu sesuatu kelalaian, syahida tasrifal haqqi fihi, dia memandang telah berlakulah gerak-geri Allah wa jarayani qada'i alaihi, dan ketetapan Allah ke atas dirinya. Dia pandang Allah semata-mata. Tetapi perlu diberi perhatian, al-arif billah, walaupun dia merasakan qada Allah dan berlakunya takdir qadar Allah, ketetapan Allah, gerak-geri Allah di atas setiap perkara pada taat dan pada maksiat, tetapi bukanlah dia boleh berhujah apabila dia buat sesuatu yang tak molek, maksiat dan sebagainya. Dia tidak boleh nak berhujah itu sudah qadar Allah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab qadar itu sebelum berlaku dia perkara gaib. Jadi tidak boleh seseorang itu berhujah dengan perkara gaib. Kalau dia berhujah dengan perkara gaib, faqad iftara 'ala Allahil kadzib. Dia sudah melakukan sesuatu pendustaan. Begitu juga adab manusia, adab seorang hamba dengan Allah, hendaklah dia menisbahkan segala keaiban, segala kekurangan, segala kesilapan itu hendaklah dia nisbahkan kepada dirinya. Tidak boleh dia sandar kepada Allah. Walaupun dia telah tahqiq, dia telah jelas dan faham betul-betul bahawa al-fa'ilul haqiqi, pembuat yang melakukan yang sebenar itu bagi satu perkara itu adalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadza min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadza min indik qul kullu min indillah. Qul kullu min indillah itu nak tahqiq yang sebenar. Tetapi adabnya, apabila kita buat sesuatu kesalahan, hendaklah kita nisbahkan kepada diri kita. Apabila kita buat sesuatu ketaatan, hendaklah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba al-'abdu zamban faqala ya Rabb qadaita wa qaddarta." Qala Allah, "Ala ghafartu la ghafartu wa la rahimtu." Wa idza aznaba al-'abdu faqala ya Rabbi akhta'tu wa aznabtu. Qala Allah, "Ghafartu wa rahimtu." Maksudnya apabila seseorang hamba itu bersalah, buat dosa, maksiat dan sebagainya, dia kata, qada'mu ya Allah, itu sudah qadar, takdir dah macam mana itu sudah takdir. Jadi Allah jawab apa? La ghafartu, aku tidak akan ampun dosa kamu. Wala rahimtu, aku tidak akan kasihan belas kepada kamu. Tetapi apabila seseorang hamba itu melakukan dosa, maksiat dan sebagainya, dia kata, ya Rabbi wa ya Allah, akhta'tu, aku bersalah ya Allah, wa aznabtu, aku tak sebuat tapi terbuat juga dosa ini. Maka Allah jawab apa? Ghafartu, aku ampunkan, wa rahimtu, aku kasihan belas. Sebab tidak ada manusia yang selamat daripada membuat dosa. Kama annahu idza sadara minhu ta'atun. Begitulah juga apabila keluar daripada orang arif ta'atun, buat sesuatu taat, sesuatu ibadat, aula halahu musyahadatun, laha ay zahara, au zahara ataupun zahir, nyatalah baginya, bagi arif tadi, musyahadatun qalbiyatun, memandang dengan hati dia, zahir musyahadah pada hati, la i'tiqad, apa tanda dia, bimtizalil awamiri
wajtinabin nawahi, lam yara, tidak melihat orang arif fi zalika, pada demikian itu al-mazkur min ta'atin wa musyahadah qalbiyah haulahu wa quwwatahu. Dia tidak rasa daripada diri dia, daripada kehebatan dia, daripada rajin dia. Dia rasa daripada Allah, minnatun minallah, ihsanun minallah. Fala farqa indahu, tidak ada beza di sisinya, di sisi orang arif, bainal halaini, di antara dua keadaan itu, az-zalal wa at-ta'ah. Karena dia memandang semuanya daripada Allah. Apabila berdosa, dia buat ampun, minta ampun, istighfar, dia kembali kepada Allah, dia melakukan perkara kebaikan. Lianna al-arif ghaliqun fi biharit tauhid. Mereka itu tenggelam dalam lautan tauhid. Maksudnya tauhid mereka itu sudah mencapai tahap yang tinggi. Apabila misalnya kita ngatik, kita kata la ilaha illallah, kadang-kadang kita hanya dapat makna selapis saja. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi kita buat kadang-kadang dengan lupa lalai. Tetapi golongan arif, mereka ini apabila kata la ilaha illallah, mereka dapat menguasai makna-makna yang halus daripada kalimah la ilaha illallah itu. Mereka dapat pengertian yang lebih luas. Mereka boleh kata la mani'a illallah, mari dalam jiwa mereka la mu'tiya illallah, tidak ada yang beri melainkan Allah, tidak ada yang menghalang melainkan Allah, tidak ada yang boleh menggerakkan sesuatu melainkan Allah, tidak ada yang boleh mendiamkan sesuatu melainkan Allah, tidak ada yang mengangkat derajat seseorang melainkan Allah, tidak ada yang menjatuhkan seseorang melainkan Allah. Kerana mereka la ilaha illallah itu telah sebati dalam jiwa mereka. Mereka sudah banyak mana dah duduk ngati, mereka sudah ikhlas, sehingga kan kalimah la ilaha illallah itu sudah mengalir dalam darah daging mereka. Sebab itulah golongan arif, setiap nafas setuk dan keluar nafas mereka itu dikira ibadah oleh Allah. Sebab mereka sudah merasai bukan setakat la ilaha illallah itu membawa pengertian yang lebih jauh. Kerana mereka sudah ulang banyak kali, ikhlas buat, jadi mereka ini kemah tauhid dia. Adistawa khawfuhu wa raja'uhu, sesungguhnya telah bersamaan takutnya. Istawa fi'il, khawfu fa'il, takutnya dan harap dia. Harap orang alif tadi, fala yanqusul isyanu khawfahu, dan tidak mengurangkan dosa-dosa yang dia buat akan takutnya dengan Allah. Wala yazidul ihsan raja'ahu, dan tidak menambahkan kebaikan yang dia dapat, kebajikan yang dia buat akan harap dia. Maksudnya dia i'tidal. Dia i'tidal di antara khauf dan raja, dia sudah tahqiq. Jadi kalau buat dosa, kembali kepada Allah. Kalau buat taat dan sebagainya, itu bukan dari, itu adalah bihaulillah wa quwwatillah. Itu adalah anugerah daripada Allah. Faman lam yajid hadhihi al-alamata, dan sesiapa yang tidak memperolehi tanda-tanda ini, ay fana'uhu an nafsi tadi, dia buat ibadat, dia tak terasa daripada Allah, dia rasa daripada dia ya. Dia rasa kekuatan dia, kesungguhan dia, kerajinan dia. Tak lagi, itu adalah kemurahan Allah, itu kurnia Allah. Tak sampai lagi situ, lagu mana nak suruh siapa? Nak suruh siapa kepada maqam tahqiq
kita ini daripada Allah semata-mata. Falyujahid nafsahu birriyadat, maka hendaklah dia mujahadah diri dia, riyadat ay al-a'mal bil jawarih, dengan ibadah. Sungguh lagi buat ibadah, istiqamah buat ibadah. Bukan buat ibadah yang wajib saja, buat ibadah yang sunat, istiqamah. Misalnya sembahyang rawatib dia tak tinggal, sembahyang tahajud tak tinggal, sembahyang witir tak tinggal, sembahyang duha tak tinggal. Artinya bersungguh lagi pada ibadah dengan penuh ikhlas, wal azkar, dan teruskan zikir. Jadi kita kena ada zikir. Zikir ini adalah mansyurul awliya. Dia kena ada semua. Kita sibuk sesuai dengan sibuk kita. Kalau kita banyak masa, sesuai dengan banyak masa. Yang penting kena ada zikir harian. Kalau di Pondok Lubuk Tambah dulu, Tok Wajillah dia bagi kepada pelajar-pelajar dia tariqat Ahmadiyah. Alhamdulillah, boleh ada juga zikir-zikir yang sesuai dengan kita. Hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga sampailah seseorang itu kalau dia mujahadah diri dia dengan amal, istiqamah dengan amal, buat dengan penuh ikhlas, buat juga, akhir sekali Allah akan sampaikan dia kepada maqamil irfan, martabat yang tinggi dalam perjalanan mata hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muradul musannifu bihadhihi al-hikmati, menghendakilah musannif, pengarang kitab kita kata ini, Syekh Syarqawi, dia nak ulas, dia kata kata-kata hikmah ini, iaitu yang pertama tadi itu kata-kata hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudis salam. Kata-kata hikmah ini tansyitus saliki, nak mencerdaskan orang yang dalam permulaan berjalan mata hati kepada Allah, nak cegahkan dia, wa rafu himmatihi, dan meninggikan himmahnya, himmah yang dalam kita ni, anil i'timadi ala syai'in, jangan berpegang dengan sesuatu, jangan berpegang dengan ibadat kamu, jangan berpegang dengan ibadat kamu. Jadi kita disuruh buat amal. Apa kita disuruh buat amal? Karena itu perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebab apa kita beribadat kepada Allah? Kerana Allah sahaja yang layak untuk dibuat ibadat. Jadi apabila kita ingat gitu, kita buat dengan ibadat, tetapi kita lupa ibadat kita. Buat tak tahunya. Buat hal lain pula kita lupa. Tak boleh kita i'timad, tak boleh kita rasa aku banyak dah ni, aku banyak dah ibadah ni, aku dah baca Quran banyak dah, aku dah gini banyak dah, aku dah gini banyak dah. Tak boleh. Kita buat kita lupa, buat kita lupa. Jangan i'timad ala syai'in siwa maulahu, melainkan penyerahan bulat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La at-tazhid, kata-kata hikmah tadi bukanlah Ibnu Athaillah nak suruh kita kurang fil amal, bukan nak suruh kita kurang fil amal. Nak suruh kita semakin kita berusaha, semakin kita beramal, tetapi jangan berpegang dengan amal. Kita serah kepada Allah, kita beramal, kita minta Allah masukkan syurga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Li'annaha, kerana sesungguhnya al-amal itu sababun 'aliyun fil wusuli ila Allah Ta'ala, adalah sebab yang biasa. Ittiba' syariah ini adalah sebab yang biasa untuk seseorang itu sampai kepada Allah, sampai kepada Allah Ta'ala. Seperti Nabi SAW bersabda dalam hadis Qudsi, hadis yang masyhur biasa kita dengar,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'azani la'izannahu. Rawahul Bukhari. Artinya senantiasalah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku. Allah kata, hamba-hambaku dia suka mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan melakukan amalan-amalan sunat. Dia buat amalan sunat dengan istiqamah. Dia buat amalan sunat dengan penuh ikhlas. Bukan nak suruh orang puji, bukan gapo-gapo. Depan orang, belakang orang ada orang tak ada, serupa saja. Penuh ikhlas dia buat. Akhirnya Allah akan kasih kepadanya. Apabila Allah kasih kepada seseorang hambanya, Allah akan pergunakan mata seseorang itu, telinga seseorang itu, mata, telinga, kaki, tangan, anggota seseorang itu Allah pergunakan untuk beribadah kepadanya sahaja. Allah jaga. Itulah maksud kuntu sam'ahu alladhi yusma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Artinya segala pancaan indera kita ini Allah pergunakan untuk menjadikan ibadah kepada kita. Tidak buat kuasa, buat mengikut landasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahqira. Jangan, bukan untuk nak pelekeh ma tuntijuhu minal ahwal, apa yang dihasilkan oleh amal yang kita buat ini akan menghasilkan ahwal. Itu amal yang kita buat akan menghasilkan ahwal. Ahwal ini seperti kullu wirdin waridun, kullu wirdin waridun, setiap wirid yang kita lakukan. Apa arti wirid? Wirid ni apa yang kita biasa buat setiap hari. Lepas subuh kita sembahyang subuh jemaah, kemudian kita berzikir, kemudian kita zikir khusus setiap pagi, kemudian kita ada zikir khusus, ada bacaan khusus. Lepas subuh ada hari-hari setakat kemampuan kita. Lepas maghrib ada, lepas main maghrib ada zikir yang kita tak tinggalkan. Setiap wirid yang kita lakukan, sikit ke banyak ke, dia akan mendatangkan warid. Jadi warid ini apa yang Allah datangkan ke dalam hati kita. Warid ini daripada Allah, daripada qalbus salik, minal khawatiri wal anwar wal ahwal. Dia daripada Allah, bukan daripada nafsu, bukan daripada syaitan. Allah campakkan dalam hati rasa tenang, rasa lapar, rasa buat kalau nampak rasa cekap lagi, buat lagi ibadat, rasa cekap lagi, kekuatan. Kadang-kadang Allah bagi bentuk kesedihan, macam-macam lah. Wali itu daripada Allah. Jadi jangan kita rasa malah nak buat ibadah, malah nak buat wirid, zikir. Sebab apa? Sebab semuanya akan mendatangkan, memberi kesan kepada hati, ahwal. Misalnya ikhlas, misalnya khauf, raja, sabar, syukur. Semuanya hasil daripada, hasil kesan daripada amal ibadat, wirid-wirid yang kita buat dengan penuh ikhlas. Wa ghayriha dan sebagainya. Lianna zalika, kerana demikian itu amal soleh yang kita buat dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala itu boleh menyampaikan mata hati kita kepada Allah. Itu sebenarnya minnatun minallah, ihsan daripada Allah, kurnia daripada Allah,
anugerah daripada Allah, la yanbaghi raddahu, yang tidak boleh kita nak tolak dia. Hu zalika tadi. Jadi kesimpulan daripada matan hikam yang pertama ini, kita dituntut dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, kita dituntut al-khawf war-raja, takut dan harap itu kena seimbang. Itu dia nak tekan situ, kena ada i'tidal, kena ada seimbang. Kena belajar dulu bab khauf, bab raja. Lepas tu kita boleh, kalau khauf dan raja itu dia seperti dua sayap yang boleh menjadikan kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada matan hikam yang kedua. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba. Kita baca dalam kurungnya itu matan hikam. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhidatun 'anil himmatil 'aliyyah. Itu matan hikam. Daripada matan ini, sebelum kita baca dia punya huraian, kita kena jelas dua istilah di sini. Kena jelas dua istilah. Yang pertama tajrid, yang kedua asbab. Jadi yang pertama, golongan salik, manusia yang salik berjalan mata hati kepada Allah ini ada dua keadaan, ada dua golongan. Yang pertama maqam asbab. Maqam asbab ni tasabbaba yatasabbabu mutasabbib. Isim fa'il dia mutasabbib. Dia berada pada maqam asbab. Inilah manusia biasalah. Apa arti maqam asbab? Dia ada kehidupan dia sebagai ayah, dia ada kerja sebagai cikgu, sebagai pegawai, dia sibuk dengan urusan dunia, dia sebagai pemimpin masyarakat, ada tugas. Artinya dia kena cari, mesti berusaha untuk mendapatkan sebab-sebab kepada orang yang bertanggungjawab. Sebab yang berada pada maqam asbab ini hendaklah an yu'tiya kulli dhi haqqin haqqahu. Dia ada banyak hak. Kalau dia seorang ayah, dia hak dia kepada isteri dia, anak dia, hak dia kepada bapa dia. Jadi itu yang pertama. Yang penting, walaupun dia berada maqam asbab, dia buat ibadah tak kalah. Dia boleh sembahyang Jumaat, dia boleh agamanya tidak terfitnah, dia boleh macam biasa. Itu satu golongan. Golongan yang kedua tajrid. Tajrid ini dia tercawa dunia. Tajarrada ya tajarridu mutajarrid. Isim fa'il dia mutajarrid. Orang yang tak kisah dunia. Sebab apa? Seperti ahli sufah zaman Nabi SAW. Mereka tak ada apa-apa tanggungjawab. Sorganya hidup, katakan sorganya hidup. Tak payah fikir hal dunia ni. Rezeki Allah telah jamin dah. Mereka tidak perlu, tak ada tanggungjawab dengan orang lain. Itu dia panggil maqam tajrid, mutajarrid. Tetapi yang penting kedua-dua golongan ini kena ada wirid khusus, aurat khusus. Aurat yang sesuai. Kalau mutasabbib, dia sikit pun tak apalah, sebab dia sibuklah dengan benda lain. Kalau tajrid, dia kena banyak, sebab dia masa kosong banyak. Jadi apabila faham istilah tu, mudah untuk kita memahami yang lain. Iradatuka tajrida
ay mailu nafsika ayyuhal muridu, iaitu kehendak hatimu, mail nafsika cenderung nafsumu itu, ayyuhal murid, bagi orang yang nak menjalani, nak mendekatkan diri dengan Allah, as-sadiqu, yang benar mata hati kamu kepada Allah. Wahai orang yang nak menjalani mata hati dengan penuh, dengan benar, artinya ikhlas, dia nak menjadi hamba Allah yang sebenar, nak beramal sungguh-sungguh, ila tajrid, dia condong untuk nak berada pada maqam tajrid. Anil asbab, nak keluar daripada asbab, malah cara, malah kijau, kita buat amal ibadat saja. Ila tajridi anil asbab zahiriyah, dia nak keluarkan diri dia daripada berada maqam asbab yang zahir. Ay khurujika anha, artinya keluar kamu daripadanya, daripada asbab. Wa adami mu'anatiha, dan tidak mahu menanggung susah payah. Dia kerja malahan cara susah, kerja ni duduk serabut dengan manusia, nak fokus pada ibadat saja. Dia Allah letakkan dia pada maqam asbab. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah telah menetapkan dia itu akan kamu itu pada maqam asbab, dalam asbab, serta mendiri oleh Allah akan kamu dalam maqam asbab, tapi dia nak keluar daripada tu. Wa alamatu zalika, dan tanda demikian itu, tanda dia, hati dia ni condong tak si duduk pada makam asbab, nak berpindah kepada makam tajrid. Apa? Tapi Allah sudah tetapkan dia pada makam asbab. Allah letak situ dah dia tak si. Apa tanda Allah letakkan dia pada makam asbab? Apa tanda? Wa alamatu zalik an yuhayyi'aha lak, Allah telah permudahkan ha asbab laka, bagi kamu. Wa antajidas salamata fi dinik, dan kamu sudah rasa selamat tentang agama kamu. Inda mu'anatiha, di masa kamu di dalamnya. Jadi di dalam kita susah payah mencari rezeki, mencari makan, menunaikan tanggungjawab kita sebagai apa yang Allah tetapkan. Ada peniaga, ada petani, ada cikgu, ada gapo-gapo ni. Masa tu kita sudah dapat, kita dapat jaga agama kita, ibadat kita boleh buat dengan molek. Wa yanqati'u biha, dan telah terputus biha, dengannya, dengan asbab, ta'muka amma bi aidin nas, dengan kita berada pada maqam asbab itu, Allah telah menutup kemahaman kita daripada manusia. Kita tak ada rasa nak minta sedekah dengan orang, nak minta derma orang, nak minta. Cukup dah kita nak menguruskan kehidupan kita dan orang-orang di bawah tanggungan kita, cukup dah. Wala yushghilaka amma anta fih, dan tidak membimbang padamu amma anta fih, daripada ibadah, min wazaifil ibadah, abaya dia amma, daripada sesuatu, anta fih, yang kamu duk sungguh lan ini. Apa bayan dia? Bayan dia min wazaifil ibadati zahirah, daripada melakukan ibadat-ibadat yang zahir. Ibadat yang zahir, sembahyang, apa biasalah. Kita walaupun bekerja, walaupun jadi gapo-gapo Allah letak pada kita, tapi ibadat kita tak talah. Boleh semaya Jumaat 5 waktu, boleh semaya sunat, boleh baca Quran, boleh tak talah. Masa kerja kita bekerja, masa buat ibadat kita buat ibadat.
wal ahwalil batinah. Dan kita ibadat itu kita rasa kuat dengan penuh ikhlas. Kita boleh ada khauf, ada raja, ada sabar. Apabila Allah uji kita dengan sesuatu kesusahan, kita ada sabar. Redha dan qada Allah, ada sabar. Apabila Allah uji kita dengan kesenangan, kita syukur kepada Allah. Jadi kita senang, artinya itu walaupun kita makan asbab, tapi okey dah dia. Tetapi iradatu kat tajrid, dia nak duduk pada maqam tajrid. Kalau lagu tu minasyahwatil khafiyyah ay min syahwatin nufusi, maka kamu yang nak berpindah daripada maqam yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu itu, kalau lagu itulah pandangan kamu, itu adalah syahwat nafsu, tuntutan nafsu syahwat allati tad'u, yang menyuruhlah dia nafsu ilaiha ila iradatika tajrid. Itu bukan Allah suruh tu, itu nafsu kita tu. Al-khafiyah, yang tersembunyi. Dia huraikan ni. Wa kanat syahwatan, dinamakan lagu tu. Allah tak suruh kita berpindah, tetapi kita sendiri dinamakan itu merupakan syahwah. Merupakan syahwah. Apa sebab dinamakan syahwah? Li'adami wuqufika an muradi sayyidika. Ilah dia ialah kerana tidak berdiri kamu dengan kehendak Tuhan kamu, kehendak Allah. Allah nak suruh kita makan asbab, tak sih kita. Jadi syahwah. Wa muwafaqatika, ataf kepada li'adami, dan muwafaqat kamu murada nafsika, kamu ikut nafsu kamu. Itu dipanggil syahwah. Wa khafiyatan, dan dinamakan yang tersembunyi. Lianna, apa disebab dinamakan syahwah al-khafiyah? Al-khafiyah lianna zahira zalika, kerana yang zahir daripada zalika al-mazkur min qawlika iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab, anna muradaka, kehendak nampak zahirnya kehendak kamu bitajarrudi, nak lari daripada maqam sebab itu. Nampak zahirnya apa? Al-inqita'u ila Allah Ta'ala. Jadi macam kamu nak kosongkan hati daripada makhluk. Kamu hanya mahu berhadap kepada Allah semata-mata, tidak bersibuk dengan dunia. Zahirnya nampak lagu tu je. Wattaqarrubu ilaih, dan hanya kamu nak mendekatkan, nak bersibukkan dirimu dengan dunia dengan Allah semata-mata. Nak tinggal dunia, nak buat ibadat semata-mata. Zahirnya nampak lagu tu lah. Wa batinuhu, tetapi pada batin hati, pada hakikatnya, dalam hati kamu sebenarnya, hu al-mazkur, sebenarnya gapo sebenarnya nafsu kamu dalam hati kamu tu. Anna muradaka syuhrah, sebenarnya dalam hati kamu tu kamu nak syuhur, nak jadi masyhur, bil wilayati, dengan jadi wali. Jadi yang sebenar Tuhan sebenarnya hatinya, nampak zahirnya macamlah kita tu nak jadi, tak sibuk dengan dunia, nak menghampir dengan Allah. Tetapi hak sebenarnya dalam hati kecil kita rasa kita ni nak rasa hebat, nak rasa syuhur, orang kata menjadi wali. Apa sebab? Litaqsidakan nasu bil i'tiqad, supaya menujulah manusia dengan i'tiqad. Maksudnya i'tiqad manusia ke orang ni orang soleh ni, orang ni orang dekat dengan Tuhan ni, orang ni orang wali lah. Wattaqarrubu ilaik. Jadi manusia pun pakat marilah, pakat mari minta air tawar, minta semaya hajat, minta bomu, minta ni orang berkat dia kata ni. Padahalnya dia baru dalam perjalanan menuju Allah.
Macam ni. Boleh orang minta tak? Boleh. Misal contoh dah. Jadi dalam keadaan lagu tu fatuqta'u amma anta bisadadihi, maka putus akan dikau, diputus akan dikau amma anta bisadadihi, daripada ibadah. Bahawa kamu ni baru permulaan untuk salih kepada Allah. Satu sebenarnya kamu ni baru mula-mula dalam di awal perjalanan untuk menuju mata hati kepada Allah. Tapi apabila orang duk kata muni soleh, orang ni i'tiqad muni wali ke gapo dah, ni tu keramat ke apa, jadi terputuslah jalan kamu nak menuju kepada Allah tadi. Faqad qala al-'arifun, berkatalah orang-orang arif billah. Arifun kita sudah belajar dah dalam pelajaran dulu. Iqbalun nasi 'alal muridi qabla kamalihi summun qatilun. Iqbalun nas, manusia kumu 'alal murid, gi kepada apakah gi kepada al-murid, orang nak menjalani mata hati kepada Allah ini. Muridnya orang peringkat awal. Qabla kamalihi, sebelum sempurnanya, ay qabla an yaktamila fil ma'rifah, sebelum sempurna lagi tauhid dia, sebelum sempurna lagi kemah, sebelum kejap lagi maqam ma'rifah kepada Allah. Tiba-tiba duk mari orang duk mari duk lekul dia duk mari hajat macam-macam. Summun qatilun, itu adalah racun. Sumun khabar, iqbalu mubtada, sumun khabar, adalah racun yang boleh membunuh. Boleh tak bunuh macam mana? Dia nak berjalan tak sampai lagi, tapi Allah uji dah. Dalam tengah jalan Allah uji dah. Bulu masih kau jadi, dok mau jadi kau, bom mau jadi kau, orang mari dia tak kemah lagi. Memutuskan menjadi racun. Bila menjadi racun ni? Apabila dia suka, dia redha, dia kena pula dah. Orang mari ni tak payah kerja lagi aja. Orang mari duk ikut dia, orang mari duk minta kau tu, minta kau ni. Dia tak payah, artinya dia suka. Apabila dia suka dengan keadaan demikian, dia redha dalam keadaan demikian, itu sebenarnya racun yang membunuh. Wa rubbama inqata'at bizalika, terkadang terputuslah bizalika, dengan demikian itu, ay iqbalun nasi 'alal murid qabla kamalihi an wazaifika wa awradika. Kadang-kadang duduklah yang manusia duduk bergaul-gaul dengan masalah yang manusia itu, wirid kita pun tak ada nak buat belah mana dah, ibadat kita pun tak ada nak fokus belah mana dah. Artinya sebelum ni kita boleh fokus kepada ibadah kita, kita boleh fokus kepada wirid-wirid kita. Ni apabila suka mari belakang, mari gini-gini layar kan, boleh memurangkan ibadat dia, wirid-wirid dia. Wasirta, dan jadilah wasirta taqatallahu lima bi aidin nas, jadilah kamu mengintai-intai apa yang di tangan manusia. Tak kerja tak apa dah lah. Duk tunggu gapo orang bagi ni. Orang bagi ni mesti orang bagi. Walaupun lidah kita tak minta, bagilah bagi ni. Tak, lidah kita tak ada, tapi hati itu mengharap. Hati mengharap. Gani ramah ni, ramah gani mari ni, boleh banyak ni. Jadi dia pun sekat situ ni, tak sampailah dia kepada Allah. Tetapi kalau orang bagi sesuatu kepada kita dengan ikhlas, kita tak minta, hati kita pun tak ada rasa nak, itu boleh ambil. Seperti Nabi SAW bersabda, man a'tahu akhuhu syai'an min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin falyakhudha fa innama hiya rizqun saqahu Allahu ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila saudara kita memberi sesuatu kepada kita tanpa kita minta, kita tak minta dan kita tidak mengharapkan dia bagi sesuatu, tak ada.
tapi dia bagi sesuatu. Jadi kata Nabi SAW, ambillah, sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah nak bersampaikan melaluinya. Masalahnya, kalau kita tak ramai mari, sudah apa ni? Wa iradatukal asbab, dan kehendak minta dalam hatimu itu kamu nak duduk pada maqam asbab. Nak duduk pada maqam asbab, ay at-tasabbubu wal iktisab. At-tasabbubu isim fa'il dia mutasabbib. Nak mengambil sebab, nak bersibuk dengan nak tak ada kerja, nak ada kerja. Wal iktisab, dan berusaha mencari, bersibuk dengan mencari makan dan sebagainya. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, tapi Allah telah mendirikan kamu pada makam tajrid. Makam tajrid ini makam yang tinggi, bukan semua orang dapat. Ai bi an yassara lakal quta, seperti Allah mempermudahkan bagi kamu qut, makanan. Makan minum, urusan kehidupan cukup dah. Cukup dah. Sebab dia tak ada masalah lain, tak payah fikir hal lain. Fikir diri dia misalnya ashabus suffah. Dan ashabus suffah ini dia akan ada sampai hari kiamat, dia akan ada sama-sama. Makan tajrid dengan makan asbab ni sama-sama dia ada. Cuma di mana Allah letak orang tu? Allah permudahkan baginya makan min haitsu la tahtasib, tanpa dia susah payah mencari. Wa ja'ala ay ja'alallah nafsaka, maf'ul awal, mutmainnatan, maf'ul sani. Maf'ul pertama ja'al nafsaka, maf'ul kedua mutmainnatan. Dan Allah telah menjadikan diri kamu tadi tenang inda ta'azzurihi, ketika kamu putus, inda ta'azzurihi, ketika kamu putus al-qut tadi, ketika tak ada makannya, ketika susah, dia tak ada masalah, tak ada gundah gelana, tak ada rasa resah gelisah. Sebab dia sama diri contohnya, ataupun dia kaya dah, dia kaya dah, harta banyak dah, tak payah sibuk dah, cukup dah makan minum dia. Jadi semasa kesempitan, Allah bagi dia putus makanan, susah, misalnya tadi, tapi dia tenang hati, muta'alliqatan bi maulahu, dia dapat, diri dia dapat bergantung harap sepenuhnya dengan maulahu, dengan Allah. Misalnya macam ahli sufah tadi, dia keseorangan, dia tak ada tanggungjawab, dia boleh buat ibadah sepenuhnya. Masa tak ada tu dia sabar, masa ada dia makan, dia boleh hidup lagu tu. Wa dumta 'ala al-ishtighal bi wadha'ifil ibadah, masih lagi dalam keadaan lagu tu ada makannya kau, tak ada makannya kau, susah kau senang, dia tetap boleh bersibuk bi wadha'ifil ibadah, dengan melakukan amal ibadat. Amal ibadat zahir, sembahyang, zikir, sebagai amal ibadat batin, tafakkur fillah, dia tak ada masalah, tak ada jadi masalah. Orang tengok susah, dia tak ada masalah. Tetapi dia duduk lagu tu Allah letak dia pada maqam tajrid itu, tapi hati dia ni nak pergi ke makan asbab, nak pergi bersibuk dengan manusia. Sepatutnya dia tak apalah, dia boleh, dia sore-sore diri dia, hatinya dia cukup makan, cukup makan sore dia, hatinya dia tak ada masalah dah, tak payah fikir dah, sibuk nak cari rezeki, tak cukup dah. Tetapi dia masih lagi, dia terasa nak masuk kepada maqam asbab. Kalau lagu itulah inhidatun 'anil himmatil 'aliyah, dia telah menjatuhkan himmahnya yang tinggi. Liiradatika, karena kehendak kamu, arju'a ilal khalqi,
ba'da ta'alluqi bil haqqi, karena dia nak return reverse. Depan dah, nak tilik semula, nak kena semula. Dia ni sudah dekat dah mata hati dengan Allah, berjalan dengan Allah, sudah maqam yang tinggi. Tapi dia nak balik semula. Dia nak kembali semula, nak bersibuk dengan makhluk. Setelah dia sebelum ini dia dah bergantung harap dengan Allah, tak ada masalah dah. Walau lam yakun, kalau tidak sibuk setahun mana pun, cukuplah illa mukhalafatu abna'id dunya fima hum fihi, iaitu dia bersibuk-sibuk, dia bersibuk-sibuk dengan manusia, abna'id dunya, dengan manusia ahli dunia. Sebelum ni dia dah sebelum ni dia boleh bawa diri dia dah, cukup dah. Makan artinya dia boleh walaupun untuk diri dia, masa ada makan dia boleh makan, masa tak ada makan dia boleh bersabar, tak ada masalah dalam ibadah, dia boleh ibadah sepenuhnya kerana masa dia banyak. Tapi tak sih, dia nak lari daripada maqam asbab, nak bercampur gaul dengan manusia. Apabila dia bercampur gaul dengan manusia tadi, sudah cukup dah. Lakana kafiyan, mukhalafatu abna'id dunya itu kafiyan, sudah cukuplah fi dana'atil himmati, merendahkan himmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya duduklah kita pada tempat yang Allah tetapkan kita, maqam asbab ataupun maqam tajrid. Fal wajibu 'ala saliki. Jadi khulasah dia, kesimpulannya, wajib atas orang yang salik, orang yang berjalan mata hati kepada Allah ini, an yamkusa fi ma aqamahul haq, diamlah dia pada maqam yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Allah, al-haq, Allah, fihi fima aqamahu, fihi fima. Jadi maqam tajrid, maqam asbab pun terima je, yang penting tak tala buat ibadah. Wa yarda, dan redalah dia as-sadiq bihi, dengannya, dengan ma aqamahul haq itu, hatta yatawallallahu ikhrajahu, sehingga memerintahlah Allahu fa'il, sehingga memerintahlah Allah ikhrajahu, mengeluarkan dia tadi, minhu mimma aqamahul haq. Kalau Allah nak keluarkan dia, sebelum ni dia makan asbab, cari makan susah payah kan. Sekarang dia sudah ada harta, contohnya dia sudah ada duit cukup simpanan apa-apa dah, malah dah aku dah sibuk cukup lah, nak buat bekal akhirat pula. Dia boleh beramal dengan sebaik mungkin, boleh tambah wiri dia, boleh tambah amal ibadat dia. Artinya ikut yang Allah buat. Wala yakhruju bi nafsihi, jangan sekali-kali dia keluar ikut nafsu dia, ikut sedak dia. Wa iradatihi, dan ikut kehendak nafsu dia. Wa taswilis syaitan, maka masa itu dia mengikut akan bisikan syaitan. Kalau dia sendiri nak tu, ikutkan Allah, pindahkan daripada satu makam ke makam yang lain, tak apa. Tapi yang masalahnya, Allah sudah buat daripada makam asbab, cari makan, ada tanggungjawab, pada masa sama sudah boleh beribadah, sudah boleh buat tanda apa, tak sih, tak boleh. Melainkan Allah yang keluarkan. Kalau lagu itulah, kalau dia ikut diri dia sahaja, fayaqamu fi bahril qati'ati, maka jatuhlah salik tadi pada lautan yang terputus. Yakni Allah putuskan rahmat dia seperti laut yang luas. Sebelum ni dia duduk di bawah rahmat Allah, dia boleh buat, artinya tenang, boleh buat ibadah, lapang jiwa, tak serabut, tak gapo. Tetapi tak sih yang Allah putuskan, maka akhirnya dia dapat was-was syaitan, maka dia akan terputus. Allah putuskan
rahmatnya seperti laut yang luas. Orang arif billah ini mereka sangat takut terputusnya rahmat Allah, sangat takut. Sebab apa? Apabila terputusnya rahmat Allah, kita tak boleh dalam nak menjadi hamba Allah yang sebenar. Wal'iyadzu billahi ta'ala, minta perlindungan Allah daripada keadaan demikian. Jadi kesimpulan daripada matan hikam yang kedua ini iaitu kita hendaklah penyerahan akidah kita, tauhid kita, hendaklah kita serahkan segala urusan kita ini kepada Allah. Kita baca doa, Allahumma khirli, ya Allah, pilihlah mana yang terbaik bagiku dan istiqamahkan aku di atasnya. Hikam yang ketiga boleh tidak? Hikam yang ketiga, sawabiqul himami la tahriqu aswar al-aqdar. Segala yang laju daripada segala himmah tidak menembus aswar al-aqdar, akan segala pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia mari dengan tasbih. Hadhil hikmah, kata-kata hikmah ini, sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar ini, kat ta'lil ay menerangkan illah lima qablaha terhadap hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhidatun 'anil himmatil 'aliyyah. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu apakah yang dikatakan al-himam. Himmah. Himmah ini benda yang dalam, batin. Nasya hayawiyah, motivasi, kekuatan dalaman seseorang itu, kehendak dia yang sungguh-sungguh. Himmah, benda dalaman. Jadi himmah bersungguh, semangat orang tu nak buat ibadat. Sebab apa dia boleh buat ibadat sungguh-sungguh? Kerana dalaman dia tu, kehendak dalaman dia sangat-sangat kuat. Kehendak dalaman dia sangat-sangat kuat. Jadi kalau himmah seorang itu kuat untuk nak buat ibadat, itu menunjukkan kuat iman. Seperti kata Nabi SAW, ulumul himmati minal iman. Kuat himmah yang membolehkan seseorang itu fokus pada ibadah dia, semangat, artinya lebih kau dekat istiqamah dengan amal ibadah, itu menunjukkan kekuatan iman. Tak semestinya orang kuat himmah ni orang yang kuat tubuh badan, tak semesti. Kadang-kadang orang okey, orangnya lemah badan dia, tapi himmah dia kuat. Apabila himmah dia kuat, dia boleh dapat sesuatu yang orang fikir misalnya tak tercapai. Misalnya kita tengok orang perempuan di Mekah lah, boleh kekong mak dia orang perempuan, mak dia besar, dia boleh kekong. Kekong dia boleh tawaf 7 keliling. Kalau kita tengok ya Allah kan, kita orang lelaki pun tak tahu boleh ke tak. Tapi himmah dia kuat, dalaman dia tu nak tolong mak dia, artinya kekuatan dalaman dia itu membolehkan dia rasa benda tu biasa sahaja. Itu himmah. Sebab kepada kata-kata hikmah yang sebelum ni, wa tasluhu aidan lima ba'daha, dan sesuai menjadi muqaddimah kepada kata-kata hikmah selepas ni. Arih, kata-kata hikmah lepas ni, arih nafsaka minat tadbir
Kata-kata hikmah tu. Fama qama bihi ghairuk anka fala taqum bihi li nafsik. Sebagai muqaddimah kepada kata-kata hikmah selepas ini. Ka'annahu seolah-olah musannif Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qala, dia kata apa? Iradatuka ayyuhal murid, kehendak kamu wahai murid, allazi yurid wajha Allah, khilafa ma aradahu maulaka, bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kamu. La tajdi naf'a, jada yajdi, la tajdi naf'a ay la tuhaqqiqu syai'a, tidak boleh mendapatkan sesuatu. Kita nak benda lagu ni, Allah nak benda lagu ni, akan tertunai yang Allah nak, bukan yang kita. Li'annahu al-hal wa sya'ni idza kanat sawabiqul himami, apabila hemah yang kuat dalam hati yang lahir daripada orang-orang tertentu, awil himamis sawabiqu, hemah yang telah tersedia dalam hati seseorang, aisari'atut ta'sir fil asya, yang memberi kesan, yang cepat memberi kesan kepada sesuatu. Ia iaitu quwan nafsi. Quwa jamak daripada quwatun. Quwatan quwa, iaitu kekuatan jiwa seseorang itu, allati tanfa'ilu, yang boleh memberi kesan, yang boleh bertindak balas, anha, daripadanya, daripada quwat nafsi, al-asya, akan sesuatu. Wa takunu lil waliyyi karamatan. Jadi hemah as-sawabit itu kalau bagi wali dinamakan karamah. Karamat. Jadi kuat nafsi ini benda yang ada dalam batin seseorang itu, kehendak dia dalam batin hati dia itu, tetapi dia melahirkan sesuatu yang zahir, yang boleh ditengok. Misalnya kalau wali, Allah panggil karamat. Kalau orang soleh tidak wali, dia panggil ma'unah. Ataupun kalau Nabi sebelum dia jadi Rasul, sebelum dia jadi qablan nubuwah, diutus menjadi Rasul, dia panggil ilhas. Setelah dia menjadi Rasul, dia panggil mu'jizat. Kepada orang fasik kepada orang fasik, kalau kehendak dalaman dia tu nak, boleh beri kesan. Kalau sesuai seperti yang dia nak, dia panggil istidraj. Kalau tak seperti dia nak, dia panggil ihanah. Masa kita tengok tu, kita tengok Allah perubatan Islam tu, dia baca ayat kursi, gegah syaitan, artinya cerita dalam tubuh dia tu ada kesan. Kita baca ayat kursi pun tak ada apa satu. Sebab apa? Sebab kekuatan dalaman dia tu, artinya dia baca ayat kursi tu berapa banyak mana dah, sudah sebati dengan darah daging dia dah. Sudah sebati dengan darah daging dia tu. Apabila dia nak memberi kesan, wa takunu lil waliyyi karamatan. Kalau kepada wali namanya karamah. Wali ni apa dia kat wali ni? Wali ni orang yang menjunjung sungguh-sungguh titah perintah Allah. Man tawalla awamir Allah bitanfiz wal imtisal. Suruhan Allah yang wajib, yang sunat, dia tidak bertolak ansur. Misalnya kita lihat, kita pasimah dulu lah. Dulu ada Pak Cuasa. Pak Cuasa tu orang pasimah kan, makruf lah. Benda au Cina, kadang-kadang Pak Cuasa lagi. Sebab dia sayang dengan tubuh au Cina dulu. Jaga-jaga kita, hati kita boleh kenal dia. Waktu masa pondok duduk betapa, Abiyah, kamu panggil Abiyah tu, tukang gua tu, tiap minggu bawa sekendi air,
pergi ke jebuk puyuh dekat dengan kubur dulu apa tu, megai pada jelapan. Siapa ada sana tu rumah tak cuasa, pasal saya kat situ lah. Dia wai tawa dalam tu kita ambil sekali buat item minum belaka. Nak ceritanya dia wallah alam lah, kalau sekali salah kan tu betul lah. Orang tua-tua ni lebih tahu lah. Kalau masuk waktu dia tak kira. Masuk waktu sembahyang imtisalul awamir, semaya selalu. Sampaikan dikatakan kalau salah tu betul lah. Di sesi kereta api mah tu suatu masa kereta dia duduk semaya, masuk waktu dia semaya, kereta api nak tolong. Tak boleh jalan kereta api. Sebab apa? Sebab dia tak naik lagi. Jadi akhirnya oleh kereta api dapat kereta api tahu dah. Tengok Pak Jual saya naik ke tak naik. Dia budak-budak sekolah masa tu hak duduk aduh kereta api ada kau ni lah, ada kau bodoh ni duduk pasir mah. Tengok Pak Jual saya naik dekat kereta api. Kata naik lagi boleh lagi. Gimana lah. Pak Jual saya naik boleh naik berapa. Nak wajak kereta api bukan ikut jadual dia. Sebab apa? Masuk saja waktu imtisalul awamir. Tak ada macam kita ni, kita tak apalah lama lagi dah lagi tu masjid dekat itu, dia tak ada. Sungguh-sungguh dia menjaga menjunjung kita perintah Allah. Dan kalau larangan bersungguh, kalau larangan Allah yang haram ke yang dia bersungguh, tak boleh bagi dia tu suatu kesalahan sungguh. Sebab itulah orang cerita lah dalam bahasa Pasimah tu, dia mari minum air, setai zaman dulu minum air patah tu ada lah, tinggal air. Setai dia lah, tinggal air. Mari pacar saya benda tu benda tak boleh membazir. Kita biasa je, ala sikit je dia takut semula air. Satu minum. Apa-apa. Bagi dia, kalau itu larangan Allah yang wajib ke, yang sunat, mesti buat sungguh-sungguh. Barulah jadi dinamakan wali. Kita ni jauh lagi dia. Dan dia dapat menggunakan man tawalla waqtahu bi dzikrillah wa syukri wal ibadah wal munajat. Masa dia ni dia boleh gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, syukur, sabar, zikir kepada Allah, bermunajat, bertafakur. Apa pernah tengok dia sembahyang, Pak Cuaca sembahyang masa di Pondok Cina tu, kita buat tunggu. Orang kata Pak Cuaca ni mulut masing. Kita tunggulah belakang tu nak tengok. Dia semaya, lepas ni semaya. Kita buat tengok kelik. Artinya dia boleh gunakan sebahagian besar waktu dia boleh gunakan untuk menjadi ibadah kepada dia. Itu makna wali. Jadi apabila dia itu sungguh-sungguh menjunjung titah perintah Allah, sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah, walaupun larangan itu makruh, dia sungguh dia tinggalkan, maka pada masa itu Allah tolonglah dia. Allah bagi dia pertolongan, Allah bagi dia taufik, Allah bagi dia imdad, dan kemuncaknya Allah bagi apa? Karamah. Allah bagi karamah. Karamah ada dua, karamah hissiyah, karamah maknawiyah. Itu modal lain pula. Jadi wali Allah ini Allah sebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wal akhirah. Itu orang wali-wali Allah ini, mereka tidak takut gapo-gapo, mereka tidak rasa duka cita gapo-gapo, tak dapat dunia, tak dapat pangkat, tak dapat gapo-gapo, tak ada gapo-gapo, asalkan mereka itu wa kanu yattaqun. Mereka dapat bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh. Lahumul bushra fil hayatid dunya wal akhirah. Dan Allah disebut dalam satu hadis kursi, Allah akan memerangi sesiapa yang memerangi wali-wali dia. Kalau Allah Ta'ala fil hadis al-Qudsi, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Azantuhu ay a'lantuhu. Sesiapa yang melampau, yang lawan wali-waliku, kekasihku, aku iklan, aku isytihar perang dengannya. Jadi mereka mempunyai kedudukan yang besar.
Sebab mujahadah mereka tinggi. Mujahadah mereka tinggi, mukabadah mereka tinggi. Mujahadah mak luar, mukabadah mak dalam. Jadi kalau wali dinamakan karamah. Ni, quwan nafsi tadi tu. Kalau di wali dinamakan karamah. Yuqalu fa'ala kadza bihimmatihi iza wajjaha ilaihi fawujida. Dikatakan fa'ala kadza, wali ni buat sesuatu bihimmatihi, dengan kehendak dalaman dia tu, dengan qawan nafsi tadi tu, iza wajjaha ilaihi, apabila dia tuju kepada sesuatu itu, fawujida, maka dapatlah benda, maka dapatlah apa yang dikehendaki oleh wali. Ini dia nak ajak ni as-sawabiqul himmam ni, mudah memberi kesan. Misalnya pada zaman Nabi Sulaiman. Misalnya pada zaman Nabi Sulaiman dengan Balqis, Nabi Sulaiman minta daripada pembesar dia, pada siapa yang boleh bawa ni, boleh ambil istana Balqis ni. Kata jin Ifrit, dia kata dia boleh ambil sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada kursi. Tetapi wali yang soleh, disebut dalam tafsir, bernama Asif bin Burkhia. Himmah dia, dia boleh, dengan himmah dia nak sesuatu tu, dia boleh, Allah izinkan kepadanya pindahkan istana Balqis yang dikatakan ada 80 bilik besar. Dia boleh pindahkan sebelum, dengan sekelip saja, sekelip mata saja. Tu wali tu, artinya benda dalam tu boleh memberi kesan, tapi dengan izin Allah. Jadi itu maksudnya iza fa'ala kadza bihimmatihi iza wajaha ilaihi fawujida. Seperti tadi Allah firman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Dia tak lepas daripada Allah. Liyabluwani ashkuru an akfur. Fawujida li ghairihi. Dan ada juga benda himmah sawabik yang ada quwan nafsi itu, yang boleh memberikan sesuatu, memberi kesan kepada luaran itu, ada juga pada selain wali. Allah bagi juga kepada selain wali. Kasahiri, seperti ahli sihir. Ahli sihir pun dia boleh buat juga, kalau Allah izinkan. Jadi sihir ini kita baca daripada dosa-dosa yang besar. Tapi Allah sebut dalam Quran, dalam qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Daripada kejahatan nafasat, ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir, apabila dia lakukan sihir, dia boleh memberi kesan, kalau diizinkan oleh Allah. Misalnya kisah Nabi, kisah Musa. Qala Musa ma jitu bisih innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Jadi ahli sihir itu boleh memberi kesan, tetapi kalau Allah tidak izinkan, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kalau Allah tak izin, tak boleh. Ahli sihir wal-a'in. Wal-a'in ini orang yang tenung dengan mata, dengan hati, dengan mata. Allazi yu'in, apa dia? Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Artinya ain yang hasid, dia boleh memberi kesan, boleh menjadikan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Yang kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada dengki orang-orang apabila dia berdengki. Tetapi ahli sihir, walaupun dia boleh beri kesan, ain ini, mata ni, panggil apa? Sihir mata tu, dia boleh beri kesan, tetapi dia tidak terjadi melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak bagi, tak terjadi. Seperti ahli sihir Fir'aun tadilah,
ahli si Fir'aun sebelum berjaya. Tapi apabila berjumpa dengan Nabi Musa, qala Musa ma jitum bisyah innallaha sayubtilu, Allah akan batalkan sini, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tak jadi. Jadi kekuatan yang boleh memberi kesan itu berlaku dengan izin Allah. La tanfa'ilu, tidak bertindak balas, tidak memberi kesan yang tadi pukuan nafsi dan itu anha, daripadanya sawabiqul himam. Itu orang panggil sawabiqul himam belaka tu. Artinya hemah yang berada dalam seseorang tu yang boleh memberi kesan segera. Itu nama sawabiqul himam. Tak terjadi illa bi taqdirillahi ta'ala, ay bi iznillahi ta'ala, melainkan dengan izin Allah. Tak terjadi dengan izin Allah. Karamah orang soleh tu. Misalnya perubatan Islam lah. Contoh mudah kita tengok dah. Dia baca bismillah, dia baca Fatihah, boleh memberi kesan. Kita baca Fatihah apa tak ada apa-apa. Tetapi itu berlaku itu takdir daripada Allah dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan dia sendiri. Jadi seperti Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Fal himamu ghairu sawabiqi, jadi hemah yang ghairu sawabiqi, yang tidak kuat, kahimmatika ayyuhal murid, seperti hemah kamu wahai murid, la asara laha min babi aula, lagilah tak memberi kesan kalau hemah kita dah. Artinya hemah ahli sihir, hemah orang karamah dan sebagainya itu nak berlaku pun dengan izin Allah, sedangkan dia memberi kesan segera. Hak tu pun dengan izin Allah. Kadagilah kalau hemah biasa, mestilah dengan izin Allah min babil aula. Fahaza, jadi kata-kata hikmah ini tabridun, adalah sebagai menyejukkan naril harsil musta'ilati fi qalbi, sebagai untuk menyejukkan gelombang loba dalam diri murid tadi. Jadi murid ni dia nak sesuatu, dia nak suruh ubah amal sikit tu jadi wali selalu. Dia nak artinya dia tidak sabar dalam menjalani kehidupan. Dia tak boleh bersabar. Dia duduk dalam makan asbab, tak sabar pada Tuhan ni, tinggal asbab, dia bina sendiri. Dia nak cepat, dia nak macam-macam. Jadi kata-kata hikmah ini yang ketiga ini nak menunjukkan sabar. Hatta yukhayyala lahu anna dhalika syai' taw'u yadihi wa annahu yudrikuhu la mahalatan. Jadi murid ni dia ingat atas dia belaka. Kalau dia nak boleh jadi belaka. Wal idafatu fi qawlihi sawabiqul himami min idafati sifati ila al mawsuf. Jadi idafah sawabiq al himam. Idafah sifatnya, sifat dia al himam, mawsuf dia as-sabiq, as-sawabiq. Asal dia al-himamus sawabiq. Tetapi dia tukar sejadi kalam tu kalam balik, dia tukar sifat tak depan sawabiqul himam. Dia tukar nak suruh jadi lebih kesan lagi, lebih kemah lagi ayat dia. Wa fi qawlihi, dan pada katanya kata musannif, kata Ibnu Athaillah tadi, aswarul aqdar min idafatil musyabbah bihi lil musyabbah, idafat musyabbah bihi bagi musyabbah. Jadi ayat asal dia al aqdar kal aswar. Asal dia
al-aqdar itu musyabbah, kal aswar musyabbah bih. Tapi nak jadi baligh, dia kata aswarul aqdar. Jadi artinya kita tidak boleh nak lari daripada aswar itu jamak pula, berlapis-lapis kotor tu. Kita duduk dalam tak boleh nak lepas, melainkan dengan kehendak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah. Sehingga kata-kata hikmah yang ketiga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.